Baik, teruskan. Kita masih lagi surah Hud, ya. Ayat yang ke-91. Surah Hud ayat 91. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Qalu, telah berkata mereka, Ya Syu'aib, wahai Syu'aib, wahai Syu'aib, ma tidak, nafqahu kami mengerti, kathiran kebanyakan, mimma daripada apa yang, takulu engkau katakan, wa inna dan bahwasanya kami, la naraka sungguh kami lihat akan engkau, bina pada kami, dhaifan yang lemah, walaulah dan jikalau tidak, roh tuka kaum engkau, bracket keluarga engkau, roh tuka kaum engkau, bracket keluarga engkau, la rajamnaka nescaya telah kami rejam akan engkau, nescaya telah kami rejam akan engkau, wama dan tiada, anta engkau, alaina atas kami, bi aziz yang terhormat, bracket mulia. Baik, saya masuk mula, ya. Cerita ini, ya, berkaitan dengan Nabi Syu'aib.
Baik, saya masuk mula. Ayat 91. Qalu telah berkata mereka. Jadi kaum Nabi Syuaib telah berkata mereka, ya Syuaib, wahai Syuaib, ma nafqahu, tiada kami mengerti. Nafqahu ni daripada perkataan ya fiqh. Fiqh tu maknanya faham. Ya. Jadi ya perkataan faqaha tu maknanya daripada perkataan fiqh yang kita sebut tu. Ya. Jadi nafqahu tu mudhari' dia. Ya. Kalau orang yang mahir fiqh disebut faqih. Faqih itu maknanya yang mahir fiqh atau ahli fiqh atau disebut faqih. Jadi isim fa'il faqihun. Ya. Itu perkataan nafqahu. Ya. Ma nafqahu katsiran mimma taqul. Tiada kami mengerti atau kami faham kebanyakan daripada apa yang kau katakan. Ini adalah bahasa. Sebenarnya bukan mereka tak faham, tapi mereka buat tak faham. Dahlah, macam itulah bahasa. Dahlah, soal ya, kami tak faham apa kau nak apa yang kau cakapkan ni. Bahasa macam itulah. Ya. Inna la naraka. Ya, dan bahawasanya kami, sungguh kami lihat akan engkau. Bina pada kami dhaifan, yang lemah. Ini tuduhan daripada kaumnya. Dia menganggap bahawa ya, Nabi Syuaib ini dia adalah orang yang lemah. Lemah dari maksudnya ialah dia tidak ada kuasa. Dia bukan sebagai ketua ataupun penghulu ataupun sebagai menteri atau sebagai orang besar. Jadi itu dianggap sebagai, mereka menganggap sebagai dhaif, orang yang lemah, tidak ada kuasa. Macam tu, tak ada kedudukan. Dan perlu dilihat di sini perkataan la naraka ya. La naraka, lam tu maknanya sungguh. Lam tu jadi lam taukid. Sebab apa? Awalnya ada inna ya. Inna. Jadi inna tu bahawasanya kami. Ada alif na tu ada makna kami. Dan bahawasanya kami la sungguh. Jadi lam tu jadi lam takkid lah, penguat lagi, takkid. Jadi ini perkataan lam ya, makna-makna lam pada penyambung di hadapan, yang mana ya lam ini makna berbagai-bagai. Jadi di antaranya di sini ialah lam takkid, makna sungguh, sebab di awalnya ada inna. Tapi kalau kita tengok pada terjemahan biasa dalam buku-buku, ya, dia tidak melambangkan atau menunjukkan lam tu takkid. Dia akan terjemah begini saja. Dan bahawasanya kami lihat engkau. Macam tu. Dan bahawasanya kami lihat engkau. Jadi kalau kita belajar harfiah tu, kita terasa dia punya penekanan ayat itu dalam segi nahu. Kenapa diletakkan lam tu lam takkid? Dan bahawasanya kami sungguh, tengok kan lain. Jadi bila kita belajar harfiah tu, ya, terasa dia punya kekuatan ayat itu. Kalau terjemah biasa kita tak nampak. Dia hanya terjemah dan bahawasanya kami lihat engkau. Dan bahawasanya kami lihat engkau. Jadi mana macam biasa saja perkataan tu. Ya. Walau la rohtukah, dan jikalau tidak kaum engkau, la rojamnaka, nescaya telah kami rejam akan engkau. Kadang dimaksudkan kaum, kadang dimaksudkan dengan keluarga. Ya. Jadi kalau kerana tidak keluarga engkau, wahai Syuaib, kami dah rejam engkau. Kalau tak kerana engkau ni kaum kami, ya, kami dah rejam engkau. Macam itulah. Ya. Mengenangkan bahawa Syuaib itu adalah daripada kaum mereka.
ya, keluarga mereka. Ya, jadi mereka ya, tidak lakukan rejam itu. Ya. Jadi di sini lam juga ya. Perkataan lam, la rojamna, lam lagi. Jadi lam di sini lam jawab kepada laula. Sebab itu lam yang la rojamna dengan makna nescaya, jawab kepada laula. Berbeza. Tadi lam sungguh, ya, lam takkid. Ini lam jawab namanya. Jawab kepada laula. Ya. Wa ma anta alaina bi aziz, dan tiada engkau atas kami yang mulia. Mana engkau bukanlah mulia sangat pada kalangan kami ini. Engkau orang biasa sahaja. Itu bahasanya. Jadi ma di sini ma nafi ya, ma nafi, ma anta. Ya, kenapa kita kenal dia nafi? Depannya ada bi. Biasa macam itulah. Wa ma anta alaina bi. Macam tu. Wa ma anta alaina bi. Ada bi tu. Ya. Jadi ma tu jadi ma nafi. Ya. Baik, kita sambung lagi ayat yang ke-92. Qala, telah berkata ia. Ya qaumi, wahai kaumku. Arohtini, adakah? Arohtini, adakah kaumku? Bracket keluargaku. Bracket keluargaku. A'azzu, lebih berat. Alaikum, atas kamu. Minallah, daripada Allah. Wattahostumuhu, dan telah kamu jadikan akannya. Dan telah kamu jadikan akannya. Wara'akum, di sebalik kamu. Di sebalik kamu zihriya, sebelah belakang. Inna Rabbi, sesungguhnya Tuhanku. Sesungguhnya Tuhanku. Bima, dengan apa yang ta'maluna, kamu kerjakan. Muhid, yang meliputi. Mi, TV perlahan kan Mi? Suara engkau pun kena perlahan tu masuk semua ni. Baik, kita simak semula ayat yang ke-92 ni. Qala, telah berkata ia. Ya qaumi, wahai kaumku. Arohti, adakah kaumku atau keluargaku. A'azzu, lebih berat alaikum, atas kamu minallah, daripada Allah. Apakah kerana aku ni kaummu, ataupun kerana aku ini, ya, keluarga, ya, kamu lebih berat kepada keluarga daripada urusan Allah. Bahasa dia macam itulah. Wattakhastumuhu wara'akum zihriya, dan telah kamu jadikan akannya sebalik kamu sebelah belakang. Ya, maknanya urusan Allah itu kamu letak belakang. Dan kamu lebih utamakan kerana, ya, kaum ataupun keluarga. Wa ma anta inna rabbi bima ta'maluna muhit. Sesungguhnya Tuhanku dengan apa yang kamu kerjakan, yang meliputi.
Mana ilmu Allah SWT meliputi ya segala apa yang ya dilakukan oleh kaum itu. Ya. Itu dikatakan Tuhanku tahu, meliputi ilmu Tuhanku dengan apa yang kamu kamu kerjakan. Baik, sama lagi ayat yang ke-93 ya. Waya qaumi, ini Nabi Syuaib lagi, masih cerita Nabi Syuaib lagi. Waya qaumi, dan wahai kaumku. I'malu, beramallah olehmu. Ala, atas, makanatikum, keadaan kamu. Ini, sesungguhnya aku, amilun, yang beramal. Saufa, bakal akan. Ta'lamuna, kamu mengetahui. Man, siapa yang ya'ti, ia datangkan kepadanya. Azabun, oleh azab. Yukhzihi, ia menghinakan akannya. Waman, dan siapa yang dia kazibun, yang berdusta. Ini isim fa'il ya, kazibun ya, yang berdusta. Wartakibu, dan tunggulah olehmu. Dan tunggulah olehmu, ini sesungguhnya aku, ma'akum, bersama kamu, raqib, yang menunggu. Raqib ni isim fa'il sama dengan perkataan rahim, ya, rahimun, halimun, raqibun ya. Baik. Semak semula. Waya qaumi, dan wahai kaumku, i'malu ala makanatikum, beramalah olehmu atas keadaan kamu. Inni amilun, sesungguhnya aku yang beramal. Ini amilun itu isim fa'il. Ini kazibun, amilun ya. Nah, itu isim fa'il. Wazan fa'ilun. Jadi Nabi Syuaib ya dah tak boleh nak buat apa terhadap kekerasan hati kaumnya. Jadi sekarang terpulanglah. Macam itulah bahasa, terpulanglah. Buatlah apa yang kamu nak. Bahasa kita macam tu. Buatlah apa yang kamu nak. Aku juga akan berbuat atau beramal. Tapi ya, aku tidak beramal seperti amalan kamu. Kemudian diterangkan lagi. Saufa ta'lamuna, bakal akan kamu mengetahui mayatihi, siapa yang ia datangkan kepadanya, azabun yukhzihi, oleh azab, ia menghinakan akannya. Waman huwa kazib, dan ya, siapa yang ia kadzib, yang berdusta. Jadi nanti kamu tahulah
Azab yang menghinakan akan mengenai siapa, dan nanti kamu akan tahulah siapa yang berdusta. Akukah atau kamu? Macam tu. Wartahibu, dan tunggulah olehmu. Inni ma'akum raqib. Sesungguhnya aku bersama kamu yang menunggu. Jadi sama-samalah kita tunggu. Ya, azab yang menghinakan akan mengenai siapa, dan siapa yang berdusta nanti. Kamu akan tahu. Tunggulah. Aku juga akan tunggu. Bahasa dia macam tu. Ya. Jadi kalau ayat-ayat akhir lah, ayat-ayat akhir ya, kita nak memahami kedudukan nahu ya. Macam contoh inni ma'akum raqib. Ya, jadi raqib ini dia menjadi khobar kepada inna. Inna tu inni ya, inni itu daripada inna. Jadi dia menjadi khobar kepada inna. Kemudian isim inna mana? Inna ada isim ada khabar. Jadi isimnya ialah ya tu. Inni sesungguhnya aku. Aku tu isim. Ya, isim kepada inna. Kemudian raqib itu menjadi khabar. Ya, khabar inna ni marfu. Tandanya baris dhammah tu, raqibun. Dia kalau jadi ya khobar dia marfu, tapi kalau jadi isim dia mansub. Kemudian ma'akum apa pula? Ma'akum. Ma'akum ni mudhaf ilaihi. Dia mengambil tempat dahulu daripada khobar. Jadi kalau kita ikutkan nahu, inni raqibun. Inni raqibun ma'akum. Itu dia punya nahu dia. Ya. Ini sesungguhnya aku raqibun yang menunggu ma'akum bersama kamu. Tapi dalam tulisan tak boleh letak inni raqibun ma'akum. Salah. Dalam tulisan yang mengikut nahu, mudhaf dan mudhaf ilaihi, ya, dia mengambil tempat dulu daripada khabar. Ingat tak ayat tadi yang ayat 92? Tengok ujungnya pun sama juga. Inna rabbi bima ta'maluna muhitun. Ujung ayat tu, ayat 92. Jadi muhitun ni menjadi khabar kepada inna. Ya. Rob tu itu jadi isim inna, Rob Tuhan. Sesungguhnya Tuhan. Jadi Tuhan tu menjadi isim inna. Nah, kemudian Tuhanku, itu mudhaf ilaihi. Jadi Tuhanku. Kemudian kalau ikutkan nahunya, inna rabbi muhitun. Sesungguhnya Tuhanku yang meliputi. Kemudian bima ta'maluna, ini bima ta'maluna sebab ada huruf jar, bima tu. Jadi dia mengambil tempat dulu daripada muhitun, daripada khabar. Jadi kalau dalam terjemahan yang tersusun, kita terjemahkan sesungguhnya Tuhanku yang meliputi dengan apa yang kamu kerjakan. Itu mengikut nahu ya. Sama dengan ayat tadi, ini ya raqibun ma'akum. Jadi dalam tulisannya ini ma'akum raqib. Dalam maksud ini raqibun ma'akum. Macam tu ya. Baik, kita sambung lagi ayat yang ke-94, walamma, dan manakala. Ja'a, telah datang ia. Ja'a, telah datang ia. Amruna, oleh urusan kami. Zolamu, telah allazina, amruna, najjaina, telah kami selamatkan. Syu'aiban akan Syu'aib.
Wallazina dan orang-orang yang amanu telah beriman mereka. Ma'ahu bersamanya. Birahmatin dengan rahmat. Minna daripada kami. Wa ahazat dan telah mengenai ia allazina akan orang-orang yang zalamu telah zalim mereka soihah oleh tempikan. Fasbahu maka jadilah mereka fi darihim dalam kampung halaman mereka. Dalam kampung halaman mereka. Jasimin, orang-orang yang mati bergelimpangan. Orang-orang yang mati bergelimpangan. Ayat 95. Ka'an lam, seolah-olah tidak. Ka'an tu dengan makna seolah-olah, ya. Lam tu tidak, jadi seolah-olah tidak. Lam tu tidak, ya genau mereka berdiam. Mereka berdiam. Piha padanya. Ala ketahuilah. Bu'dan kebinasaan. Li Madian bagi Madian. Kama sebagaimana Ba'idat telah binasa ia. Samud oleh Samud. Saya semula daripada ayat 94. Walamma dan manakala ja'a amruna telah datang ia oleh perintah kami. Perintah di sini ialah perintah kebinasaan. Allah turunkan azab atau kebinasaan buat kaum Syuaib. Najjayna Syuaiban wallazina amanu ma'ahu birahmatin minna. Telah kami selamatkan akan Syuaib dan orang-orang yang telah beriman mereka bersamanya birahmatin dengan rahmat daripada kami. Ya, Allah menyelamatkan Syuaib. Ya, diselamatkan maknanya sudah tentulah. Ya, dikeluarkan daripada kampung halaman itu. Ya, dan bersama pengikutnya. Itu ya, salah satu daripada ya Allah nak menyelamatkan ya Nabi Syuaib dan juga orang-orang yang beriman. Ya. Wa khazatil ladzina zalamu sayhah dan telah mengenai ia akan orang-orang yang telah zalim mereka oleh sayhah. Sayhah ni suara tempikan. Mengikut tafsir ni adalah tempikan Jibril.
Dia tak tahu macam mana dia punya kuatnya tempikkan tadi. Sehingga ya, jantung ni boleh terhenti. Denyutan jantung boleh terhenti. Dia punya terperanjat ya, dengan kekuatan itu. Ya. Indikator salur darah dia boleh pecah ya, dengan kekuatan suara ini. Ya. Fasbahu, maka jadilah mereka fi darihim jasimin, dalam kampung halaman mereka, orang-orang yang mati bergelimpangan. Allah nak turunkan azab. Yes, begitu mudah. Hanya satu jeritan daripada Jibril, semua mati. Terperanjat. Dan ya, nadi dah tak berdenyut lagi. Macam itulah. Ya. Jam jantung-jantung. Ini berlaku ya kepada kaum Nabi Syuaib yang keras kepala, yang kuat melawan. Kalam seolah-olah tidak yarnau fiha, mereka berdiam padanya. Atau kita bahasakan seolah-olah kampung tu tak ada orang yang tinggal, senyap sunyi. Semua mati bergelimpangan. Ya. Biasanya adalah hiruk-hiruk, bunyilah hiruk-hiruk, bunyilah orang-orang bertengkar dan sebagainya. Tapi ni ya dah jadi negeri yang senyap sunyi. Penduduknya semula mati. Ala bu'dan li Madian. Ketahuilah kebinasaan bagi Madian. Kama ba'idat Samud, semana telah binasa oleh Samud. Begitulah yang berlaku kepada kaum Nabi Syuaib. Semana berlaku juga kepada kaum Samud. Ya. Baik, dalam ayat akhir daripada ayat 94. Ya. Ayat 94 tu di situ berbunyi begini. Wa asbau fi darihim jasimin. Ya. Jadi ya, jasimin di sini dia menjadi khobar kepada asbahu. Asbahu itu asbaha, adik-beradik kepada kana. Kana, amsa, asbaha. Jadi asbaha itu adalah adik-beradik kana. Dia mempunyai tugas, ya, tugasnya ialah ya, merufukkan isim dan menasabkan khobar. Jadi mana khobarnya? Jasimin, atau dinasabkan ya, dengan tanda ya. Sebab dia jamak muzakkar salim. Asalnya jasimuna, ada waw, jasimuna. Kerana dia jadi khobar, dia bertukar jadi mansub, jasimina. Ya. Kalau dia marfu, jasimuna, waw. Ya. Dia jadi khobar kepada asbaha. Asbaha itu ada beradik kana. Kerja dia merufukkan isim, menasabkan khobar. Ya, oleh kerana isimnya di sini ialah domir, maka tak nampaklah tanda marfu'nya. Ya, kalau isim itu ya jelas zahir, contohnya anas, dia akan berbunyi asbahan nasu. Akan berbunyi dari depan. Asbahan nasu. Ya, maka jadilah manusia jasimin, ya, orang-orang yang mati bergelimpangan. Tapi kerana ia domir, ya, tak nampaklah dia punya baris domah dia. Ya. Jadi kerana diakhiri dengan domir, asbahu. Jadi mana isimnya? Isimnya tu lah waw tu. Waw tu adalah isim asbaha. Jasimin itu khobar asbaha. Ya. Fi darihim. Kenapa fi darihim? Fi darihim ni jar majrur. Jar majrur dalam tulisan dia mengambil tempat dahulu daripada khobar. Tapi kalau kita faham, ya, memberi maksud, kita ya tidak bergantung kepada ya, harfiah ataupun
cara harfiah ya. Tapi kita bergantung kepada nahu. Jadi bunyinya macam mana? Asbahu jasimina fi darihim. Dalam maksudnya itu. Maka jadilah mereka orang-orang yang mati bergelimpangan ya dalam kampung halaman mereka. Jadi dalam kampung halaman mereka tu kita kena bunyikan kemudian. Sebab apa? Dia jar majrur. Kemudian mudhaf ilaihi. Ya, depannya dari diarihim tu mudhaf ilaihi. Ya. Kita sambung lagi ayat yang ke-96 ya. Walaqad, dan demi sesungguhnya. Dan demi sesungguhnya arsalna, telah kami utuskan Musa akan Musa bi ayatina, dengan ayat-ayat kami, wa sultanin, dan keterangan, mubin, yang nyata. Ila Fir'aun, kepada Fir'aun, wa malaihi, dan pembesar-pembesarnya, fattaba'u, maka telah mengikut mereka, amra, akan urusan, akan perintah ya, akan perintah Fir'aun. Wa ma amru, dan tiada perintah Fir'aun bi rasyid, yang cerdik. Ayat akhir tu wa ma Fir'aun, ma tu manafi. Ya, macam tadi yang saya terangkan, nafi tu ada huruf B depan tu. Wa ma amru Fir'auna bi, ada huruf B tu, huruf jar. Jadi ma tu jadi makna nafi. Dan tiada perintah Fir'aun bi rasyid, yang cerdik. Jadi B di sini tak payah terjemah, tak apa. Sebab B di sini sebagai B ziyadah, B tambahan saja untuk menjadikan ma tu manafi, mana tidak. Ya. Jadi kalau tak diterjemahkan dengan yang cerdik, dengan tu tak payah terjemah pun cantik. Sebab B tu B ziyadah. Ziyadah tu mana tambahan. Ya. Untuk menjadikan ma tu jadi nafi. Ya. Kalau kita terjemahkan wa ma amru Fir'auna, dan tiada urusan Fir'aun bi rasyid, yang cerdik. Terus terjemah yang cerdik. Baik, simak semula. Walaqad arsalna Musa bi ayatina, dan demi sungguhnya telah kami utuskan akan Musa dengan ayat-ayat kami, wa sultani mubin, dan keterangan yang nyata atau yang terang, keterangan yang nyata. Jadi Allah telah mengutuskan Nabi Musa untuk membawa ya ayat-ayat Allah dan juga keterangan. Ya, dimaksudkan ialah bersama dengan mukjizat yang telah dibekalkan kepada Nabi Musa. Ya, seperti tongkat jadi ular, ya. Itu adalah sebagai bekalan untuk menghadapi Fir'aun. Ila Fir'aun, diutus kepada Fir'aun, wa malaihi, dan pembesar-pembesarnya. Wattaba'u amra Fir'aun, maka telah mengikut mereka akan perintah Fir'aun.
Firaun ini orangnya taklah besar sangat, ya, tetapi ya kuasa yang dipegang olehnya, ya, begitu keras dan orang patuh kepada perintahnya. Patuh ni bukan sukarela, ya, patuh kerana terpaksa. Kalau tak mengikuti, ya, menurut saya mereka akan diazab dengan azab yang sungguh mengerikan. Wa ma amru fir'auna bir-rasyid. Allah katakan, dan tiadalah perintah Fir'aun yang cerdik. Kita bahasakan, ya, perintah Fir'aun itu bukan cerdik sangat pun, tapi orang ikut. Kenapa ikut? Ya, ikut itu bukan sukarela kebanyakannya, tapi terpaksa. Bayangkanlah kalau seorang raja yang zalim, ya, rakyatnya kalau tak mengikut perintah atau kehendak mereka, mereka akan dihukum dengan sewenang-wenangnya. Ya, walaupun ya hukuman itu memang tidak cerdik dan tidak adil. Ya, tapi ya, kerana dia ada power, ada kuasa, dia boleh berbuat apa saja. Ya, sama ada nak menghidupkan ataupun nak mematikan. Lagi, sambung lagi, walau dan jikalau. Sekejap, silap. Sorry. Ayat 98. Terlajak. Ayat 98. Ia kedumu daripada perkataan kodama, ya, kodim. Mana ia mendahului. Ia mendahului. Kaumahu akan kaumnya. Yaumal qiyamah, pada hari kiamat. Pada hari kiamat. Fa'au rodahum, maka telah masukkan ia. Sebab dia di sini dikatakan rubai, ya. Jadi kita maknakan telah masukkan ia. Maka telah masukkan ia. Hum, akan mereka, anar, ke neraka. Wabisa, dan seburuk-buruk, al-wirdu, kemasukan, al-maurud, yang dimasuki. Sambung ayat 99. Wa utbi'u, dan telah diikuti mereka. Fi hazihi, pada ini. Laknatan, laknat. Wa yaumal qiyamah, dan pada hari kiamat. Bi'sal rifdu, sebaik-baik iringan. Sebaik-baik iringan. Al-marfud, yang diiringi. Sebagai iringan yang diiringkan. Boleh cantik sikit. Sebagai iringan yang diiringkan.
ayat 100, zalika itu, min daripada, al-ambai perhabaran, al-qura negeri-negeri, nakusuhu kami ceritakan akannya, alaika atas engkau, minha di antaranya, qaimun ada yang masih berdiri, ada yang masih berdiri, wahasid dan yang binasa. Baik, saya masuk mula. Ayat yang ke-98. Ya kedumu kaumahu yaumal qiyamah. Ia mendahului akan kaumnya pada hari kiamat. Siapa ia di situ? Ia itu Fir'aun. Besok pada hari kiamat, dia akan mendahului masuk ke neraka. Ia sebelum kaumnya. Dia kena dahului. Jadi begitulah ketua-ketua penyesat ni. Dia besok pada hari kiamat, dia akan mendahului daripada pengikut-pengikutnya. Dia akan dimasukkan dulu. Selepas itu baru pengikut-pengikutnya. Begitulah pemimpin-pemimpin juga yang menyesatkan. Dia akan mendahului daripada rakyatnya. Masuk ke neraka. Fa'awradahumun nar. Maka telah ia masukkan akan mereka ke neraka. Fabi'sal wirdu al-maurud. Dan seburuk-buruk iringan yang diiringkan. Mana begitulah beriring-iring. Daripada ketua, pengikut-pengikut belakang. Daripada pemimpin, segala rakyat yang disesatkan, dia akan mengiringi. Itulah seburuk-buruk iringan yang diiringi. Wa utbi'u, dan telah diikuti mereka fi hazi, pada ini. Ini ni menunjukkan kepada dunia. Maknanya dan telah diikuti mereka pada ini, iaitu dunia ini, laknatan, laknat. Mana selagi orang membaca Al-Quran ini, selagi itulah melaknat Fir'aun. Wa yaumal qiyamah, dan pada hari kiamat. Maknanya laknat ini akan berterusan, bukan hanya di dunia, tapi sampai ke hari kiamat. Bi'sal rifdul maurud, seburuk-buruk iringan yang diiringi. Yang atas yang atas tadi seburuk-buruk kemasukan yang dimasukkan. Bawah ni seburuk-buruk iringan yang diiringi, yang diiringkan. Jadi Fir'aun masuk dulu, kemudian baru pengikutnya semua masuk, atau yang di bawah perintahnya semua masuk. Begitulah laknatnya berterusan daripada dunia sampai membawa kepada akhirat. Bi'sal rifdul maurud, seburuk-buruk iringan yang diiringkan. Macam itulah berterusan laknat buatnya. Sama lah kalau kita baca Abu Lahab, Al-Lahab tu. Jadi itu satu laknat buat Abu Lahab, kerana nakkan nama sangat. Allah letakkan nama.
ya Abu Lahab sebagai penjulang membawa api fitnah. Ya. Zalika itu min amba'il qura, daripada perkhabaran al-qura, negeri-negeri. Nakusuhu alaika, kami ceritakan akannya ke atas engkau. Minha, di antaranya qaimun, ada yang masih berdiri, wa hasid, dan yang musnah atau hancur. Maknanya di antara negeri-negeri itu ada yang masih terdiri, yang boleh dilihat, yang boleh dijadikan sebagai bukti. Ya. Contohnya ya, piramid. Ya, sampai sekarang masih ada terdiri dan boleh dijadikan sebagai bukti sejarah. Ya, pemerintahan Fir'aun yang mana ada di dalam Al-Quran. Dan di antaranya sudah musnah. Ya, tinggal kesan-kesan, ya, batu-batu, ya, yang berselera. Jadi ya, itu yang diterangkan dalam ayat ini. Ada yang diceritakan kepada Nabi, kisah-kisah dahulu, umat-umat dahulu. Di antaranya masih dapat dilihat lagi, ya, dia punya buatan-buatan mereka. Ya, dan di antaranya sudah musnah, hanya tinggal bekas sahaja. Ya. Contoh yang musnah, ya, yang benar-benar musnah dan ada kesan, seperti ya, lautan mati atau Bahrul Maut. Ya, dikatakan lautan mati, tempat kaum Nabi Lut. Ya. Jadi negeri kaum Nabi Lut yang bernama Sadum, ya, Allah telah terbalikkan dia sehingga menjadi lautan. Itu masih wujud lagi sampai sekarang, tapi hanya kesan, bukan dia punya ya bangunan-bangunan, tapi kesannya masih ada. Ya, menjadi atau bekasnya. Ya, itulah negeri kaum Nabi Lut. Ya. Jadi contoh itu atau bukti itu ya dapat dilihat sejarah itu sampai sekarang. Ya. Jadi kita tandakan sampai ayat 100 dulu. Hari ini kita tidak ada sorof, ya. InsyaAllah akan datang kita sambung sorof balik. Ya, sampai ayat yang ke-100. Alhamdulillah, ya, yang dapat hadir hari ini dan mengikuti kuliah ini. Mudah-mudahan bersemangat semula untuk terus kita belajar. Dan semoga Allah memberi ya, manfaat daripada kuliah yang kita adakan tadi, insyaAllah. Dan ya, moga-moga Allah memberi ganjaran yang sempurna buat kita. Ya, sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhul karim wa nahnu ala zalika minasyahidin wa syakirin. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imam.